kita selesaikanlah urusan teknikal. Dia tak boleh buat masa 24 jam. Pertama, keputusan kabinet. Dan antara yang panas dalam persidangan semalam adalah mengenai pembatalan ordinan darurat yang dikatakan telah berlaku pada 21 Julai. Jadi boleh Tan Sri ulas sikit mengenai perkara tersebut. Ya, pertama sekali perkara ini telah pun ditetapkan oleh speaker, akan dibuat penjelasan secara resmi atau dijawab secara resmi pada hari Isnin. Speaker telah menetapkan demikian. Tapi sebagai seorang ahli parlimen, saya merasakan banyak sekali di luar sana mereka-mereka yang tidak memahami perkara-perkara yang basic menyebabkan timbul polemik-polemik yang sepatutnya tidak timbul, terutama di kalangan mereka-mereka yang bergelar ahli yang berhormat ataupun mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam politik. Tapi bila saya baca banyak sekali posting, termasuk pemimpin-pemimpin yang agak kanan sifatnya dalam politik, tetapi mempunyai tahap kefahaman yang kadang-kadang membimbangkan juga kita sebab dia boleh mempengaruhi orang lain. Misalnya banyak yang menyatakan semalam bahawasanya darurat telah dibatalkan. Kenapa tak diberitahu? Kenapa tak diisytihar? Kenapa tidak pergi dulu kepada Yang di-Pertuan Agong? Pertama sekali, darurat tidak dibatalkan. Darurat itu diisytiharkan melalui proklamasi oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong apabila duli-duli Yang Maha Mulia Tuanku berpuas hati prasyarat-prasyarat yang membolehkan Tuanku perkenan peristiharaan darurat. Jadi apa yang telah dilakukan? Satu proklamasi darurat telah dilakukan pada bila? 11 hari bulan Mac pada tahun 2021. Ya. Dan proklamasi yang dibuat pada 11 hari bulan Mac itu pada kali ini merupakan proklamasi bertarikh. Maknanya bukan proklamasi tanpa tarikh hujung. Dalam proklamasi itu dikatakan negara diletakkan di bawah perintah darurat sekian-sekian dan akan berkuat kuasa sehingga 1 hari bulan 8. Maka sehingga ke hari ini proklamasi itu masih berkuat kuasa. Kita masih berada dalam bawah perintah darurat. Sehingga bila? Sehingga 1 hari bulan 8. Perlu ke tidak ada notis nak tamatkan darurat? Tak perlu ada notis. Sebab proklamasi itu sudah merupakan notis yang mempunyai tarikh tutup. Bila dia sampai 1 bulan 8, dia tamat dengan sendiri. Boleh ke tidak proklamasi darurat yang tamat pada 1 bulan 8 itu nak disambung? Jawab dia tidak boleh. Proklamasi itu laku hanya untuk tempoh sehingga 1 bulan 8 dan kekal laku selagi tak sampai 1 hari bulan 8. Ya, itu banyak yang orang tak faham. Kalau nak sambung misalnya, dia perlu keluar proklamasi yang baru. Ya, jadi kerajaan buat ketetapan setelah mengambil kira semua keadaan, semua pandangan. Pertama, kerajaan maklumkan dalam parlimen, kerajaan tidak berhasrat menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk nak buat proklamasi baru. Maka apa maknanya? Maknanya sampai 1 hari bulan 8, proklamasi itu tamat. Tak perlu isytihar, tak perlu umum, kerana sifatnya begitu. Proklamasi yang mempunyai tarikh terakhir dan terbatal dengan sendiri selepas daripada 1 hari bulan 8. Satu lagi itu yang orang keliru tu, orang kata ordinan darurat. Orang confuse antara proklamasi darurat dengan ordinan darurat. Apa dia ordinan darurat? Undang-undang yang dibuat dalam tempoh proklamasi darurat berjalan dipanggil ordinan darurat. Proklamasi 11 hari bulan 3. Ordinan yang pertama dibuat di bawah proklamasi itu pada 14 hari bulan 3, 3 hari kemudian. Ya. Dan lepas tu ada beberapa undang-undang yang diwujudkan di bawah perintah darurat dipanggil ordinan atau dipanggil ordinan darurat. Jadi
oleh kerana kita dah buat keputusan untuk tidak menasihatkan Yang di-Pertuan Agong sambung darurat, maka ordinan-ordinan yang ada itu kerajaan buat keputusan untuk tidak lagi dipakai. Itu yang dikatakan revoke. Okey. Dalam undang-undang, ordinan yang dibuat di bawah kaedah darurat, kalau tak dibatalkan oleh kerajaan, dia boleh berkuat kuasa 6 bulan selepas 1 bulan 8. Jadi kerajaan dah ambil keputusan, kan ambil kira pandangan-pandangan tertentu, tak perlu kuat kuasa 6 bulan selepas itu. Maka dia ada 2 cara. Satu, revoke, kerajaan sendiri revoke. Proses revoke tu adalah. Atau bawa ke parlimen, dia panggil annulment. Annulment atau nak pakai terus jadi sebagai pada akta. Itu kena bawa dalam usul dalam parlimen. Bawa dalam parlimen, annul, atau bawa dalam parlimen jadi sebahagian daripada undang-undang. Itu barulah jadi orang kata pembatalan. Jadi apa yang diumumkan di parlimen itu memaklumkan kerajaan, yakni kabinet kerajaan memutuskan darurat, tidak akan ada proklamasi baru. Undang-undang yang dibuat di zaman darurat sekarang ini, 15 darurat itu, nak direvokkan. Proses technicalities revoke itu bermula dengan keputusan Jemaah Menteri. Lepas tu perlu diangkat kepada Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Dan perkara itu telah pun diangkat dan tertakluk kepada perkenan tuanku. Itu kita tunggu je lah. Ya? Kalau tuanku tak nak revoke, maka lepas 1 bulan 8 undang itu berjalan. Masih berkuat kuasa. Dalam tempoh 21 bulan ke 1 bulan 8, tempoh 10 hari itu, kita selesaikanlah urusan technicality. Dia tak boleh buat masa 24 jam. Pertama, keputusan kabinet. Lepas keputusan kabinet, AG kena buat drafting. Ya. Tiap-tiap benda tu dokumen kena ada drafting dulu. Nak buat tu. Kalau yang 3 baru angkat pada Agong. Berdasar pada nasihat. Lepas tu Agong kena bagi perkenan. Lepas Agong bagi perkenan, kena warta. Itu bukan boleh buat masa 3 hari, 4 hari. Ini benda tu baru buat 21. Kita bersidang semalam 26. 5 hari. Dan 5 hari benda tu tak boleh selesai. Benda tu sedang berjalan. Cuma yang diterangkan dalam parlimen tu keputusan kerajaan. Dirujuk pada kabinet lah. Sebab kita dalam parlimen, kawan panggil kita kerajaan. Belah sana pembangkang, sini kerajaan. Jadi kerajaan, mana kabinet, telah buat keputusan begitu. Tapi proses-prosesnya tu akan kita lalui lah, mengikut peraturan dan syarat-syarat yang ada. Jadi perincian ini akan dibuat penjelasan oleh menteri yang bertanggungjawab. Saya sebut tu dari segi layman punya kefahaman. Jadi kalau orang faham apa beza proklamasi dengan apa beza dengan ordinan, proklamasi tamat macam mana, ordinan itu boleh ditamatkan macam mana. Kalau orang faham itu, dia tak ada kacau bilau. Ya, tapi kan tak faham proklamasi itu apa, ordinan itu apa. Tamat proklamasi macam mana? Proklamasi kita ni kalau kena ada date, dia mati automatik. Ordinan ada 2, boleh revoke oleh kerajaan, boleh buat annulment oleh parlimen. Ni dah kerajaan yang decide nak revoke, maka kita buat revoke cara kerajaan buat revocation. Ya, jadi kalau faham itu, tak ada masalah. Kerajaan mesti buat kerja mengikut peraturan yang betul. Tapi malangnya sesetengah ada ahli-ahli yang berhormat yang tidak memahami perkara itu. Dan kita akan berikan penjelasan.